Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Silakan boleh letakkan fail anda di atas meja dan boleh duduk. Terima kasih tuan. Terima kasih tuan. Okey, calon pertama Ahmad Nabil bin Ahmad, betul? Betul tuan. Okey, calon kedua bernama Sulaiman bin Hafid. Ya, betul tuan. Okey, pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah kepada anda berdua kerana telah berjaya melangkah selangkah ke alam pekerjaan. Terima kasih tuan. Terima kasih tuan. Okey, baiklah, untuk calon yang pertama, cuba ceritakan sedikit berkaitan latar belakang anda, keluarga dan juga akademik. Okay. Assalamualaikum, dan pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana menjemput saya untuk menghadiri sesi kedua kali ini. Baiklah, nama saya Ahmad Nabil bin Ahmad. Saya berumur 24 tahun dan dilahirkan di Seremban Negeri Sembilan. Saya merupakan anak jati Negeri Sembilan. Saya merupakan anak ketiga daripada 3 orang adik-beradik. Bapa saya seorang usahawan, manakala ibu saya merupakan guru Bahasa Melayu tingkatan 6. Seterusnya, saya bersekolah di SK Paroi Negeri Sembilan dan Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pagi Negeri Sembilan. Saya melengkapkan diploma dalam Sains Sukan di UiTM Seremban 3 dan seterusnya menyambung ijazah sarjana muda di Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Okey, terima kasih. Calon pertama. Okey, calon kedua. Kenapa saya perlu memilih anda sebagai guru? Terima kasih tuan. Baiklah. Kerana saya mempunyai ciri-ciri sebagai seorang guru. Antaranya ialah saya mempunyai satu pegangan misi dan misi di mana saya ingin membantu meningkatkan tahap pendidikan di Malaysia, terutamanya di Sabah. Disebabkan saya Sabah merupakan tanah kelahiran saya. Saya telah melihat tahap pendidikan di Sabah ini sangatlah merundung, terutamanya di kawasan pendalaman. Okey, oleh itu sekiranya saya diterima sebagai seorang guru, saya bertekad ingin menjadi seorang guru yang dapat membantu meningkatkan pendidikan di Malaysia, terutamanya di Sabah. Selain itu, saya juga mempunyai kepribadian yang tinggi, di mana pekerjaan sebagai seorang guru ini merupakan satu kerja yang mulia, dan juga banyak memberikan pahala. Oleh itu saya menganggap bahawa kerja dalam bidang keguruan ini merupakan satu ibadah. Oleh itu, dengan pelbagai ilmu yang saya perolehi daripada di peringkat diploma dan juga di peringkat ijazah, di mana di peringkat diploma saya mengambil dalam bidang kejuruteraan dan di peringkat ijazah sarjana muda saya mengambil dalam bidang keguruan dalam subjek sains sukan. Dengan pelbagai ilmu pengetahuan ini dapat membantu saya merancang kaedah pengajaran yang sesuai mengikut kefahaman pelajar. Tambahan pula, saya telah menjalani latihan mengajar. Ia dapat memberikan saya pengalaman bagaimana saya dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menarik. Terima kasih. Okey, untuk berbalik kita kepada calon pertama, apakah yang dapat memotivasikan anda? Okay, terima kasih atas soalan yang diberi. Perkara yang menjadi motivasi utama saya adalah ibu bapa saya. Ibu saya merupakan guru cemerlang Bahasa Melayu tingkatan 6. Jadi untuk menjadi guru cemerlang dalam pelajaran merupakan impian saya sejak saya berumur 6 tahun lagi. Saya menjadikan perkara tersebut sebagai pembakar semangat saya sepanjang perjalanan saya dalam mencapai tujuan hidup saya, iaitu menjadi seorang pendidik. Okey, terima kasih calon pertama. Okey, calon pertama Ahmad Nabil, boleh tak awak bincangkan sedikit tentang isu terkini dalam bidang pendidikan? Okey, baiklah. Isu tentang pendidikan yang saya ingin sentuh ialah pembukaan sekolah pada 1 Mei 2022 yang berlaku baru-baru ini. Bagi pendapat saya, ianya merupakan perkara yang wajar kerana ini akan dapat memberi manfaat kepada pelajar itu sendiri. Hal ini kerana
pelajar akan mempelajari lebih banyak perkara, bukan sahaja perkara yang dalam silibus, malah perkara lain seperti kemahiran bersosial dan pengetahuan am yang boleh membantu mereka pada masa yang akan datang. Seterusnya, menjadikan mereka insan yang lebih berguna. Okey, terima kasih cara pertama. Kita pergi kepada cara kedua. Apakah persediaan anda sekiranya anda ditempatkan di Semenanjung memandangkan anda berasal dari negeri Sabah? Terima kasih atas soalan yang diberikan. Baiklah, antara persediaan yang perlu saya lakukan sekiranya saya ditempatkan di Semenanjung Malaysia adalah saya akan menyediakan segala persediaan, terutama dari segi fizikal dan juga mental. Dua aspek ini sangat penting sekiranya kita ingin menjadi seorang guru, kerana dengan aspek fizikal dan mental ini dapat mematangkan kita, sekaligus dapat mematangkan diri saya sendiri untuk menjadi seorang pendidik di luar dari kawasan tempat kelahiran saya sendiri. Dengan ini akan memberikan saya banyak pengalaman yang bermakna, di mana dapat membantu saya dalam menyediakan kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai serta merancang elemen penyampaian yang sesuai dengan tahap kefahaman pelajar. Okey, terima kasih. Cara yang kedua. Okey, untuk cara yang pertama, apakah tindakan anda sekiranya anda tidak terpilih? Terima kasih atas soalan dari Puan. Jika saya tidak terpilih, saya akan memperbaiki kekurangan diri dan mempertingkatkan nilai dalam diri saya. Saya tidak akan mengalah untuk mendapatkan tempat dalam bidang perguruan, dan saya akan cuba lagi bagi pengambilan seterusnya. Jikalau saya gagal lagi, dan saya tidak akan pernah berhenti mencuba. Saya akan terus mencuba sehingga saya dapat memasukikan diri saya ke dalam bidang perguruan. Terima kasih. Okey, cara yang kedua. Jika juga tidak terpilih, apakah tindakan awak? Terima kasih Puan. Sekiranya saya tidak terpilih, saya akan sentiasa meningkatkan apa-apa kekurangan yang mana kekurangan ini tidak dapat diterima sebagai seorang guru. Iaitu saya tidak akan mudah berputus asa, sentiasa meningkatkan nilai-nilai kepribadian agar memenuhi kehendak sebagai seorang guru. Selain itu, saya juga akan sentiasa meningkatkan ilmu pengetahuan saya agar memudahkan saya sebagai pendidik di masa hadapan, sekaligus memberi saya seorang pendidik yang dapat membantu masyarakat dan juga negara. Okey, terima kasih. Okey, sebelum kita tamatkan sesi temu juga, ada apa-apa soalan yang kamu berdua ingin tanyakan? Saya ada Puan. Okey. Okey. Boleh saya tahu bilakah surat tawaran pelantikan akan dikeluarkan sekiranya saya berjaya dalam sesi temu duga ini? Okey, baiklah. Bagi calon yang berjaya, sesi temu duga ini, keputusan temu duga akan dimaklumkan di portal SPP, iaitu Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan. Okey, calon dikehendaki untuk mencetak surat pelantikan tersebut dalam tempoh 6 minggu selepas tarikh dikeluarkan, selepas surat tawaran dikeluarkan. Okey, surat arahan, lapor diri dan juga penempatan akan dikeluarkan oleh pihak kementerian. Terima kasih Puan. Sama-sama. Okey, itu saja daripada kami. Terima kasih. Awak berdua boleh tunggu di luar. Terima kasih Puan Farah dan Puan Umi. Terima kasih Puan Farah. Semoga berjaya. Semoga berjaya. Ini fail awak. Terima kasih Puan. Puan. Okey, kedua-dua calon boleh letakkan fan di atas meja. Silakan duduk. Terima kasih kepada
Okey, calon 1 Cik Nur Farah Aini. Betul tak saya? Calon 2 Cik Nur Umi Rashidah. Ya saya. Okey, pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah kepada anda berdua kerana telah berjaya melangkah selangkah ke alam pekerjaan. Okey, untuk pertama kali saya ingin mengajukan soalan kepada calon 1. Okey, calon 1, cuba kamu ceritakan sebab sedikit berkaitan dengan latar belakang anda, keluarga dan juga akademik. Baiklah, terima kasih kerana atas soalan yang diajukan kepada saya. Saya diberikan nama oleh kedua ibu bapa saya adalah Nur Farah Aini binti Habali, dan saya digelarkan sebagai Farah Aini oleh bapa saya, keluarga dan juga orang terdekat. Saya berasal daripada Tumpat, Kelantan dan dilahirkan di Hospital Tumpat pada 19 Ogos 1998. Kini saya berusia 24 tahun. Saya mempunyai 6 orang adik-beradik dan saya merupakan anak yang ke-6. Manakala bapa saya bernama Habali bin Yusof dan merupakan pesara kerajaan, dan nama ibu saya pula adalah Rohani binti Ibrahim yang merupakan seorang suri rumah. Dari segi akademik, saya mempunyai kelulusan dalam Diploma Sains Komputer di Universiti Pendidikan Sultan Idris atau lebih dikenali sebagai UPSI, dan saya menyambung pengajian dalam bidang sarjana muda Sains Sektor Pendidikan saya Sukan di Universiti Teknologi Malaysia Skudai Johor atau lebih dikenali sebagai UPM. Okey, terima kasih. Okey, soalan untuk calon 2. Ceritakan pengalaman yang berguna bagi anda. Okey, pengalaman saya banyak, tapi saya akan ceritakan beberapa pengalaman. Okey, pertama sekali saya pernah menjalani latihan industri di UTM, di mana saya membantu staf melakukan aktiviti pentadbiran di Jabatan Dokumentasi. Selain itu, saya juga membantu staf di UTM untuk menguruskan sukan-sukan yang mewakili UTM ke peringkat universiti. Contohnya, saya pernah menjadi universiti pelajar pada Kujur Kandang Masuk. Okey, semasa saya belajar praktikal juga, saya tidak dibenarkanlah campur tangan atau membantu dalam kerja yang berkaitan dengan wang, dengan kewangan, kerana ia adalah pribadi dan juga sulit. Saya juga telah mengajar dan menjadi guru ganti di beberapa sekolah. Contohnya sekolah SMK Muci Abdullah semasa saya cuti SEM. Okey, antara aktiviti yang saya pernah lakukan adalah program Shop Your Target lah. Okey, itu saja. Okey, terima kasih calon 2. Seterusnya, saya mengajukan soalan kepada calon 1. Okey, calon 1, apakah kualiti yang perlu ada pada diri anda untuk terus berjaya? Okey, baiklah. Kualiti yang perlu ada dalam diri saya adalah yang pertama, saya perlu menjaga hubungan saya dengan Allah dan juga menjaga hubungan dengan keluarga. Terutamanya dengan ibu bapa saya lah. Okey, baiklah. Sebagai contoh menjaga hubungan dengan Allah ini, saya menjaga melakukan segala suruhannya serta mentaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sebagai contoh juga, saya menjaga hubungan dengan ibu bapa saya adalah dengan menyayangi mereka, menghormati serta saya mentaati segala perintah kedua ibu bapa saya. Okey, yang kedua, kualiti yang perlu ada dalam diri saya adalah saya perlu bersikap amanah dan juga bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasan yang diberikan kepada saya. Dan kualiti yang ketiga, saya perlu bersikap seorang yang positif supaya saya sentiasa disenangi oleh orang ramai. Itu saja. Okey, calon 1. Bagaimanakah anda menangani masalah tomahan daripada netizen di media sosial? Okey, cara saya menangani tomahan netizen di media sosial adalah yang pertama, saya akan merujuk kepada mana-mana pihak yang lebih arif untuk mendapatkan nasihat terlebih dahulu sebelum mengambil sebarang tindakan. Dan cara yang kedua adalah saya menganggap sebagai teguran kepada saya sekiranya tindakan yang saya lakukan adalah menyalahi undang-undang serta menyalahi undang-undang yang melanggar peraturan utama yang ditetapkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, terima kasih calon 1. Seterusnya, saya ajukan soalan kepada calon 2. Okey, calon 2, situasi bekerja yang manakah yang dapat memberikan keselesaan kepada anda?
Okey, bagi saya situasi yang dapat memberi keselesaan semasa kita bekerja adalah majikan dan pekerja perlulah sentiasa saling memahami dan juga hormat memerhati kerana peranan dan tanggungjawab masing-masing. Okey, selain itu majikan dan pekerja perlulah bertolak ansur dan juga kedua-dua pihak sentiasa menjalin hubungan yang baik dan harmoni berterusan untuk kebaikan kedua-dua pihak. Okey, itu saja. Terima kasih. Okey, seterusnya kepada calon satu juga, calon dua. Okey, mengapa anda memilih profession sebagai perguruan? Okey, seperti yang sedia maklum, kerjaya seorang guru merupakan satu kerjaya yang unik, satu profesional yang pada luar ini nampak mudah tapi sebenarnya agak mencabar. Jadi saya memilih profesi perguruan ini kerana saya merasai sendiri bagaimana cabarannya menjadi seorang guru. Mungkin ada yang berpendapatan kerjaya lain juga mempunyai cabaran tertentu, tidak dinafikan, tetapi cabaran yang dimaksudkan di sini ialah cabaran mendidik dan membentuk seorang menjadi seorang insan yang berguna, bukannya menjadi sampah masyarakat. Okey, selain itu saya juga rasa bertanggungjawab untuk membantu anak bangsa sendiri agar berjaya dalam kehidupan masing-masing. Okey, walaupun mereka ni kurang cemerlang dalam bidang pelajaran, sekurang-kurangnya mereka mempunyai ilmu di dada. Okey, selain itu kerjaya sebagai seorang guru juga dapat mengajar saya erti kesabaran. Kerana saya perlulah sabar dengan kerana anak murid dan juga mungkin kerana para ibu bapa. Okey, akhir sekali saya memilih profesi perguruan ini kerana profesi ini merupakan satu profesi yang sangat hebat. Kerana dengan profesi ini ialah lahirnya seorang doktor, seorang jurutera dan juga seorang Perdana Menteri. Okey, jadi sebenarnya bagi saya profesi perguruan ini bukanlah calon-calon profesi dan juga tidak boleh dipandang rendah. Terima kasih atas jawapan yang begitu mendalam sekali. Okey, sebagai penutup, saya ingin bertanya soalan. Apakah sumbangan yang anda dapat berikan kepada profesi perguruan? Saya. Sekiranya saya terpilih dalam bidang perguruan, antara sumbangan yang saya akan sumbangkan terhadap bidang keguruan ini ialah saya akan bersungguh-sungguh mendidik dan meningkatkan prestasi anak murid saya agar menjadi lebih cemerlang. Okey, oleh itu Malaysia dapat meningkatkan lagi prestasi dalam bidang pendidikan sekaligus mengangkat martabat profesi perguruan yang selama ini dipandang rendah oleh segelintir masyarakat. Okey, saya juga akan cuba untuk menjadikan institusi pendidikan ini sebagai pemakin kepada pembina bangsa dan negara. Secara tidak langsung, saya juga dapat menyemai semangat kenegaraan kepada pelajar dan juga guru lain. Selain itu, sebagai seorang guru, dalam era globalisasi ini yang semakin meningkat ini, saya juga akan membentuk diri saya supaya dapat menjadi idola ataupun contoh teladan yang baik kepada anak murid saya agar mereka dapat mengikuti jejak langkah saya dan tidak terpengaruh dengan budaya-budaya atau gejala lain yang tidak elok serta tidak melakukan perkara yang dikatakan tidak bersasia dan juga tidak berpelajaran. Okey, selain itu saya juga akan sentiasa mencuba untuk mewujudkan sikap berdaya saya antara guru serta sikap bekerjasama yang kukuh agar sentiasa dapat membuahkan hasil yang terbaik untuk anak murid kami. Okey, itu saja daripada saya. Okey, untuk pada pendapat saya kira sumbangan yang saya dapat berikan dalam bidang profesi perguruan adalah dengan dapat melahirkan modal insan yang dapat menyumbang kejayaan kepada diri mereka sendiri, kepada keluarga, negara dan kepada sekolah dan juga negara. Itu saja. Okey, sebelum habis kita punya sesi penutupan ni, ada apa-apa soalan yang kamu ingin tanyakan? Saya ada tuan. Soalan yang saya ingin tanyakan kepada tuan, bolehkah tuan terangkan bagaimanakah proses penempatan bagi calon yang berjaya dalam sesi ini? Okey, saya jawab soalan. Bagi calon yang berjaya, makluman penempatan akan dimaklumkan dalam portal SPP
dan calon adalah dikehendaki untuk mencek bab sendiri surat tawaran pelantikan tersebut dalam tempoh 6 minggu dari tarikh surat tawaran dikeluarkan. Surat aduan lapor diri dan pendapatan akan dikeluarkan oleh kementerian. Jelas tak? Jelas tak rasa tak? Okey, kalau tak ada apa-apa, terima kasih. Okay, terima kasih. File. Terima kasih. Semoga berjaya. Jadi saya berdua